Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan bahaskan tentang isim biasa. Hari ini kita akan bahaskan tentang isim biasa. Tapi perbahasan kita tu merupakan perbahasan yang yang di peringkat yang pertama. Kita akan bahas panjang tentang isim biasa ni pada peringkat kita yang ketiga nanti. Ni pada peringkat yang kedua ni perbahasannya agak mudah, agak simple. Maknanya untuk asas dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tahu kan, pada peringkat kedua ni, bila kita jumpa saja kalimat isim, kita akan pastikan kalimat isim itu merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi ataupun isim biasa. So, kalau tuan-tuan tahu dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan kena bagi tahu dengan saya. Apa gelaran dia dan apa fungsi dia. Macam mana yang telah pun saya sebut, fungsi ni tak ada masalah sangat. Sebab fungsi ni, dia punya gelaran dia tu telah pun menjelaskan tentang fungsi dia apa. Contohnya macam kalau isim ganti nama, isim ganti nama diri ataupun isim dhamir, fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi dhamir lah. Kan dhamir makna apa? Dhamir maknanya ganti nama diri kan. Jadi dia mesti jadi dhamir ataupun ganti nama diri pada seseorang. Contohnya tuan-tuan jumpa kalimah kum. Kum maknanya kamu kan. Jadi itu isim dhamir. Isim ganti nama kan. Di isim tapi gelarannya ialah isim ganti nama. So fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi ganti nama lah. Ataupun tuan-tuan jumpa isim mewakili. Fungsi dia mewakili lah. Kalau tuan-tuan jumpa isim tunjuk, itu, ini, kan isim tunjuk kan. So fungsi isim tunjuk apa? Nunjuk lah, nampak tak? Dia tunjuk apa? Tu kita bahas lah dekat dalam contoh-contoh kita nanti. Kalau tuan-tuan tanya isim tanya, tuan-tuan tahu lah fungsi dia apa? Bertanya lah. Ataupun isim isyarat, isim syarat. Isim syarat, fungsi dia menjadi syarat lah. Jika apa tu? Siapapun yang datang nescaya mereka gembira. Itu siapapun, bila pun, berapa pun yang awak minta nescaya mereka beri. Mana pun awak pergi nescaya mereka ikut. Itu semua pun tu semua adalah kalimat isim tapi isim syarat. Sebab isim syarat ni dia mesti kena ada jawab dia. Syarat jawab, syarat jawab, syarat jawab. Nescaya tu ialah jawab dia lah. Ataupun tuan-tuan jumpa isim ruang, tuan-tuan tahu di ruang tanya ataupun ruang tempat. Tengoklah kalimat tu makna dia apa. Baik, itu ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kita akan teruskan buat latihan untuk isim yang ada gelaran dan fungsi ni tuan-tuan. Sebab pada peringkat yang kedua ni, isim yang ada gelaran dan fungsi ni memang menjadi fokus kita. Pada peringkat yang kedua, kalau dalam kalimat isim. Kalau fi'il nanti kita bahas kemudian. Baik, hari ni tuan-tuan, saya nak jelaskan isim biasa tu apa. Isim biasa tu benda apa. Baik, tuan-tuan, isim biasa ni tuan-tuan. Isim biasa ni kalimat isim yang bukan isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan dah kenal kan. Jadi kalau isim biasa ni ialah isim-isim yang tidak ada gelaran dan fungsi dalam pengajian kita. Bila isim yang ada yang biasa ni, yang tak ada gelaran dan fungsi ni, isim biasa ni, dia baris hujung dia boleh berubah tuan-tuan. Contohnya macam kalimah kitabu ataupun al. Kalau ada al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi, al-masjidu, al-masjidi, al-masjida. Ataupun al-qalamu, al-qalama, al-qalami. Ujung dia boleh tukar baris tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak pakai alif lam di pangkat, katalah tuan-tuan pakai tanwin di ujung. Sama juga. Masjidun, masjidin, masjidan, kitabun, kitabin, kitaban, baitun, rumah. Baitin, baitan, qalamun, qalamin, qalaman. Kalau ada alif lam, tak bolehlah nak tanwin di ujung kan. Tapi kalau ada tanwin, buanglah alif lam tu. Tapi apa hal pun baris hujung ni tu boleh diubah baris dia, baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Allahu, Allaha, Allahi, ingat tak? Dia apa? Kalimah Allah ni tuan-tuan jumpa banyak dalam Al-Quran tapi ujung dia, baris dia boleh berubah-ubah. Jadi itu kita panggil isim tu ialah bukan isim yang ada gelaran dan fungsi, sebaliknya dia ialah isim biasa. Okey, apa yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan hari ni ialah tentang nama-nama pangkat. Nama-nama pangkat. Apa pangkat? Dengar tuan-tuan. Tuan-tuan akan biasa benda ni, tapi kita akan mulakan dari sinilah. Kalau kita tak mula, bila lagi kita nak start kan? Okey, saya nak perkenalkan tuan-tuan nama-nama pangkat. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat itu ujung dia baris depan, contohnya macam al-kitabu, ujung dia baris depan. Jadi pangkat untuk kalimat kitab ini dalam ayat ini, kalau di kitabu, pangkat dia marfu', ujung dia ain ni, marfu'. Sebut tuan-tuan, marfu'.
Kalau ujung kalimat tu barisnya baris atas, al-kitabah contohnya, kitabah, ujung dia baris atas tuan-tuan. So pangkat kalimat itu dalam ilmu nahu, dia mansub. Tadi marfu' kan, yang kedua mansub. Mansub tu kalau dia baris atas. Tapi kalau tuan-tuan jumpa kalimat tu ujung dia baris bawah, al-kitabi, ujung dia b, al-kitabi, Kalau b, pangkat dia apa? Pangkat dia majrur. Pernah dengar kan kata isim majrur kan? Haraf jar. Tu semua dia kena guna Tuan-tuan dengar Kalau di baris depan marfu', kalau baris atas pangkat dia mansub, kalau di baris bawah pangkat dia majrur. Marfu', mansub, majrur. Sebut tuan-tuan, marfu', mansub, majrur. Marfu' baris depan, mansub baris atas, majrur baris bawah. Marfu', mansub dan majrur. Itu sahaja yang tuan-tuan jawab untuk peringkat ini. Jangan lebih daripada itu. Nanti kita akan tambah. Tapi hari ini saya nak familiarkan tuan-tuan dengan nama pangkat ni Pangkat dia marfu', pangkat dia mansub dan pangkat dia majrur. Tapi itu bukan nama baris tuan-tuan, tu nama pangkat tau. Kalau nama baris ni lain tuan-tuan. Nanti saya akan highlight benda-benda yang nama-nama baris ni Baris depan bukan marfu' tau. Nama baris tu ialah dhammah. Ingat tak? Tuan-tuan pernah belajar perkataan baris depan tu kan dhammah Kalau tuan-tuan belajar tajwid, ramai ustaz yang guna istilah dalam bahasa Arab kan. Kalau di pangkat di baris atas, nama baris tu ialah fathah. Betul tak? Fathah Kalau baris bawah, nama baris tu ialah apa dia? Kasrah. Ini bukan nama baris tau, ni nama pangkat. Kalau kalimat itu tuan-tuan nampak dia dhammah, maknanya dia sedang berpangkat marfu'. Kalau tuan-tuan nampak kalimat tu ujung dia fathah baris atas, maknanya kalimat ini pangkat di dalam ilmu nahwu ialah dia sedang berpangkat mansub. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat tu barisnya baris bawah di ujung kasrah, maka kalau dia kasrah baris bawah, maka pangkat dia dekat dalam rangkap tu dalam ilmu nahwu dia sedang berpangkat majrur. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz, apa makna marfu', apa makna mansub, apa makna majrur, apa pangkat ni tuan? Saya pun tak tahu makna dia apa. Makna asal dia saya tak tahu tuan-tuan. Mungkinlah ada tapi saya tak tahu. Macam pangkat corporal. Apa makna corporal? Tuan-tuan tahu corporal makna apa? Sarjan. Makna apa sarjan? Tak tahu kan makna sarjan? Saya tak tahulah. Kalau tuan-tuan tahu, Allahualam makna sarjan mana kita tahu, makna corporal mana saya tahu. Tapi tanda yang dia tu sarjan, dia ada 3 calit. Betul tak? Jadi tanda dia tu corporal, dia ada 2 calit. Betul tak? Kalau tanda dia kalau 1 calit, dia lance corporal lah kalau tak silap saya. Tapi makna sarjan apa makna sarjan? Saya tak tahu, mungkin diabsorb daripada bahasa Perancis ke Jerman ke, saya pun tak tahu tapi itu ialah nama sebuah pangkat. Jadi marfu', mansub dan majrur ni tuan-tuan, dia ialah nama pangkat. Apa makna asal dia? Kalau ada pun kita tak payahlah bahas. Itu nama pangkat dia. Saya nak tuan-tuan familiarkan dengan kalimat marfu', mansub dan majrur. Kalau tuan-tuan nampak al-kitabu, ustaz, pangkat dia marfu'. Kalau tuan-tuan nampak al-kitabah, ustaz, kalimat ini dalam ilmu nahwu pangkat dia mansub. Kalau tuan-tuan jumpa al-kitabi, ujung dia baris bawah, ustaz, dalam konteks ayat ini, dalam konteks rangkap ini, pangkat untuk kalimat kitab ini dia sedang berpangkat majrur. Marfu', mansub dan majrur. Yang itu kita akan tengok ayat ini dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita nak ambil tak yang berikutnya. Kita ambil 2 ayat lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kita akan bahas hari ini. Dan sebelum tu saya nak tunjukkan dia punya diagram simple yang saya buat tentang nama pangkat ni. So nanti mudah-mudahan tuan-tuan akan senang ingat marfu', mansub dan majrur. Ni bukan nama baris tau, ni nama pangkat. Okey, tuan-tuan tunggu video sebentar lagi insya-Allah.